IBM Sabah Jaya ditutup, 3,000 orang hilang pekerjaan. Syarikat IT Jerman, T-System, dilaporkan menarik diri dari pasaran Malaysia dengan menjual perniagaannya pada November tahun lalu. T-System mempunyai lebih daripada 800 pekerja di Sabah Jaya pada tahun 2019. Lebur peluang pekerjaan. Terdapat pula lebih kurang 3,400 pekerja yang terpaksa diberhentikan ekoran penutupan kilang Sony di seberang Perai. Genting Malaysia Berhad pula mengurangkan seramai 3,000 orang lagi warga kerjanya. Dan kira-kira 1,000 pekerja kilang tayar Silverstone menghadapi masa depan tidak menentu apabila kilang tersebut dikemunting menghentikan operasinya. Di sektor perbuatan memberhentikan paling ramai pekerja, iaitu 23% daripada 1.457 juta lagi bekerja dalam bidang sektor perbuatan. Ini bukan laporan saya, saudara. Laporan ini mengerikan kita sebenarnya. 30,000 orang dalam sektor perhotelan, di sektor hotel, mengalami masa depan yang tidak menentu. Lebih 10,000 dicutikan tanpa gaji. Dan 6,000 lagi pekerja dipotong gaji ekoran aktiviti perniagaan hotel yang menguncup. Itu data, bukan saya punya. Data itu diperolehi daripada Kongres Kesatuan Kerja Malaysia, MTUC. Sektor pelancongan serta sektor pekerjaan. Sebenarnya sebenarnya penting. Kerana tidak akan pulih tahun ini. Tambah-tambah lagi kerana walaupun adanya vaksin dan pembatalan SOP, kita mengharapkan segeralah dibuka semula tapi agak perlahan, saudara. Ini masalah kita hadapi. Kita bimbang. Negara kita terpaksa menerima hakikat banyak pekerjaan yang terhapus dan tidak akan kembali. Jadi, kerana itu, adakah pelan ransangan ekonomi prihatin, penjana, permai, pemerkasa betul-betul mencapai sasaran? Itu bab pekerjaan, saudara. Hari ini, warga Felda pula kini sudah mula diburu mimpi ngeri. Memang kita menerima laporan daripada Kementerian Komoditi, harga minyak sawit meningkat di pasaran dunia. Sepatutnya ini berita gembira untuk warga Felda. Seharusnya begitu. Tapi tidak terjadi begitu, saudara. Ini kerana apabila ladang-ladang Felda ini sudah berada di bawah FGV, Felda Global Venture. Dan isu FGV ini tak selesai. Belum selesai. Jadi peladang-peladang ataupun peneroka-peneroka Felda hanya sekadar dengar sajalah. Tambah memburukkan lagi keadaan apabila FGV mewujudkan yang dipanggil Teknoplan. Yang sepatutnya menjaga dalam perjanjiannya, Teknoplan akan memastikan benihnya, kalau tanam semula mereka akan mengantar benih dan menanam semula, membersihkan ladang, memberi baju dan sebagainya. Ini tidak terlaksana. Malahan mungkin kesan daripada COVID-19, kesan daripada tidak boleh PKP dan sebagainya. Hari ini keadaan pertama teruk, banyak ladang-ladang kelapa sawit di kawasan Felda sudah mula bertukar bakal menjadi ladang terbiar. Kesian, saudara, warga Felda. Jadi sepatutnya sekarang ni pimpinan Felda, kerajaan harus melihat isu Felda ini. Ini adalah satu amanah. Kerana waktu almarhum Tun Razak mewujudkan Felda dahulu, ia adalah untuk merangsang ekonomi warga bangsa kita. Supaya kek ekonomi ini dan kek ekonomi negara dapat kita rasakan bersama. Dan sekurang-kurangnya adalah rakyat kita daripada keturunan warga bangsa Melayu, Bumi Putra memperoleh tanah. Tapi keadaan mereka masih lagi belum diselesaikan. Ini menimbulkan kengerian bagi warga Felda. Saya mendapat kiriman dan salah seorang peneroka Felda. Ini peneroka Felda warga pertama. Dia menghubungi saya, dia kata sedih, dia kata. Harga minyak kelapa sawit naik, tapi kami warga Felda tak ada apa. Jadi saya belum dapat secara tuntas penjelasan daripada Felda sepenuhnya, dan kita harap supaya Felda dapatlah mencari upaya supaya isu Felda ini selesai dengan segera.
Sedangkan, saudara, hari ini pula negara UAE, United Arab, mengumumkan pelaburan tambahan 10 bilion USD, iaitu sejumlah sekitar 41 bilion ringgit ke negara Indonesia. Dan ini selepas pelaburan terdahulu. Dulu dia dah melaburkan sejumlah 93.5 bilion, iaitu pada bulan Januari tahun 2020. Jumlah pelaburan UAE, iaitu United Arab Emirates, jumlah pelaburannya sudah mencakau 134.5 bilion. Tapi tidak satu sen pun dilaburkan oleh UAE ke Malaysia sejak kita mengalami PRU 14. Setiap sen yang dibawa hilang. Kerana setiap sen yang didakwa hilang dari OMDB telah pun dibayar, dijamin oleh syarikat IPIC, itu milik penuh kerajaan Abu Dhabi, UAE. Jadi dari tahun 2015 hingga tahun 2017, kita telah membuat, negara telah membuat 2 perjanjian penyelesaian. Itu ditandatangani oleh Dr. Sri Najib Tun Razak. Beliau telah membuat 2 perjanjian penyelesaian dengan Abu Dhabi untuk mendapat kembali dana dari mereka tanpa menuduh secara terbuka bahawa pihak mereka telah melelapkan dana YMDB demi untuk menjaga hubungan antara kedua negara. Ini daripada tahun 2015 hingga 2017. Saat isu YMDB ini mengeledak, digunakan oleh mereka untuk menabur kepelbagaian fitnah dan menonjal UMNO Barisan Nasional. Jadi akhbar Gulf News pula, ini akhbar Gulf News ni di Arab melaporkan UAE akan melabur di Indonesia sebanyak 41 bilion dengan jumlah keseluruhan 134.5 bilion. Malaysia tidak menerima sebarang pelaburan. Soalnya kenapa? Apakah mungkin kerana inilah kesannya apabila Latifah Koya, mantan ketua pengarah SPRM, pernah membocorkan perbualan peribadi antara Datuk Seri Najib dengan putera Abu Dhabi berhubung penyelesaian kes IPIC dan YMDB. Saya rasa ini mungkin punca musibahnya. Ya, mereka keluarga di Raja Arab. Jadi kalaulah dia marahlah. Kalau permasalahan dalaman kita didedahkan, tentu dia marah. Jadi sedangkan apabila Perdana Menteri yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin, dia pergi ke UAE dan pulang. Dan tiada apa pengumuman. Kita bertanyalah, apa pelaburan? Apa yang dibawa balik? Jadi bagaimanapun kata Perdana Menteri, UAE memberi petunjuk. Bukan ada pengumuman petunjuk dari mana pelaburan, tidak. Dia kata UAE, Arab ni memberi petunjuk kerjasama tanpa batas. The sky is the limit. Apa dia? Dan apa maksud the sky is the limit? Jadi Perdana Menteri kena jelas. UAE ni dia beri jaminan pelaburan hingga 5 kali ganda berbanding Amerika Syarikat 3 bilion masa ini. Jadi soal 3 bilion tu dapatnya masa bila? Semua ini masa Barisan Nasional, bukan masa Pakatan Harapan. Ini amat menyedihkan, saudara. Tambah-tambah lagi bila IBM tutup operasi di Sabah Jaya, 3,000 orang hilang pekerjaan. Jadi Azmin Ali ini sebagai Menteri Kanan, Menteri Kanan Ekonomi lah, eloklah pergi ke UAE. Pastikan harapan 5 kali ganda itu menjadi realiti. Jangan sibuk pasal lompat parti. Itu bukan kerja Menteri Kanan. Dan hari ini, saudara, akhirnya Menteri Kewangan Tengku Zafrul mengaku juga hutang negara telah melebihi had 60% dari saiz ekonomi negara KDNK seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib sebelum ini. Saya ingat lupa, 3 malam dulu saya berbual bersama dengan Datuk Lokman Adam dalam soal tentang hutang negara dan sebagainya. Telah kita jelaskan. Jadi apabila Kementerian Kewangan, MOF, melaporkan hutang negara adalah sebanyak 820.7 bilion ataupun 58.0% daripada KDNK setakat hujung tahun 2020 dan menjangkakan hutang akan mencecah 58.5% daripada KDNK pada 2021. Ia adalah merujuk kepada MGS, MG2 dan MITB seperti yang ditakrif dan diperuntukkan di bawah Akta COVID-19.
Jadi apabila kita mengambil kira pinjaman pesisir luar dan pinjaman-pinjaman lain, jumlah hutang kerajaan persekutuan sudah pun berjumlah 879 bilion ataupun 62.2% daripada KDNK. Ini penjelasan daripada Tengku Zafrul. Apakah kita masih terus menerus berhutang? Ya, ternyata kedudukan ekonomi negara kian tenat, saudara. Jadi bagaimanakah ransangan pemulihan ekonomi dan bantuan prihatin rakyat dapat terlaksana? Jadi kita haraplah, janganlah semua itu sekadar janji tinggal janji. Kesian rakyat, saudara. Hutang negara naik. Sedangkan job prospek ataupun peluang pekerjaan semakin menguncup. Sewaktu di bawah Kerajaan Barisan Nasional pada tahun suku tahun pertama 2018, hutang negara hanya sekitar 48.7% saja. Manakala pada suku tahun keempat tahun 2019 di bawah PH, nisbah hutang naik 52.5%. Sekarang hutang negara naik 62%. Kenaikan hutang masih berterusan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, pelaburan asing ke Malaysia telah jatuh ke paras paling corot di ASEAN. Apakah mungkin satu ketika nanti, saudara, bila kita punya pelaburan tak ada mata tang dan di Indonesia menerima pelaburan begitu banyak, maka anak gadis kita pula yang terpaksa bertandang ke negara Indonesia untuk menjadi maid ataupun menjadi bibi. Ini yang saya ingat dalam 2 bulan lepas saya dah lontarkan masalah ini. Kalau Indonesia berterusan begitu dan kita tidak ada peluang pekerjaan, apa nak jadi pada anak gadis kita ataupun cucu kita? Kita berdosa, saudara. Kerana tidak dapat menjamin peluang pekerjaan untuk mereka di saat kita masih punya kuasa. Di saat negara kita makmur. Negara kita ni makmur. Ya, saudara bayangkanlah bahawa kesamaran sudah nampak. Adanya graduan kita yang terpaksa menjadi pengutip sampah di Singapura. Itu laporan saya ingat dalam bulan lepas. Anak-anak kita ni, generasi kita yang keluar dari universiti, bergelar graduan. Zaman saya dulu, kalau keluar universiti, kalau di kampung saya dulu, bila sebut keluar universiti itu, calon jadi DU. Tapi sekarang, pengutip sampah di Singapura. Saya apa nak jadi ni? Saya khawatir, mungkin, walaupun mereka ada ijazah sebagainya, terpaksa menjadi buruh kasar di Indonesia. Saudara, kalau saudara berkesempatan pergi ke Kalimantan, saudara akan dapat melihat bagaimana Indonesia membangunkan kawasan mereka sebelah negara kita, ia bersempadan. Sebuah bandar besar yang akan menjadi bandar satelit. Dan negara Indonesia menerima kemasukan pelabur-pelabur dari luar. Begitu banyak. Apa rahsianya? Bagaimana semua ini terjadi? Rahsianya adalah kestabilan politik.